Salam sejahtera, salam perpaduan. Kepada murid tingkatan 2, indeks pada hari ini, keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita akan lebih fokus untuk hari ini, politik dan ekonomi. Pengenalan. Okey, as usual, kalau kita nak belajar sesuatu perkara, kita kena tahu apa yang dimasukkan dalam tajuk itu. Keunikan warisan. Keunikan warisan itu bermaksud legasi. Legasi itu tinggalan kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya sampai hari inilah. Apa kebijaksanaan dan keunggulan kemajuan yang dulu telah buat tapi sekarang kita masih gunakan untuk meneruskan cabaran masa kini. So keunikan warisan seperti sistem pemerintahan beraja. Dulu kita sudah ada kebijaksanaan pemerintah, pengembangan kegiatan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan amalan beragama. Sosial budaya dan amalan beragama ni kita akan belajar next slide. Kita akan lebih fokus kepada pemerintahan dan ekonomi untuk hari ini. Okey, isi sejarah. Kita akan tengok sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja ini sudah berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, ataupun dalam kerajaan-kerajaan alam Melayu sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kerajaan alam Melayu ini dia berasaskan sistem beraja. Tetapi kena ingat pemerintahnya dia mengasimilasikan. Apa maksud mengasimilasikan? Campur aduk. Campur aduk dia macam ambil unsur ataupun pengaruh agama dalam pentadbiran. Macam mana ni? Ambil unsur agama dalam pentadbiran. Raja menjadi ketua kerajaan ataupun togak utama kerajaan, di mana kita boleh lihat kedudukan raja ini dibantu oleh pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. So raja itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Kita lihat susul lapis hierarki politik di kerajaan alam Melayu ni, kita dapati raja ini kedudukan dia berada di paling atas. Okey, macam mana nak pilih pemilihan raja ni? Pemilihan raja ini berasaskan keturunan dan pembesar mengesahkannya. Keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat. Raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera seperti dalam kerajaan Funan dan Champa. Wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah seperti dalam kerajaan Majapahit. So Majapahit ni dia mengiktiraf wanita. Wanita ini boleh jadi pemerintah pada zaman kerajaan Majapahit. Kita boleh lihat di sini, raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera, iaitu di Funan dan Champa. Okey, next, kedudukan raja. Kedudukan raja ini, raja ini dianggap dewa yang mesti dihormati. Ini pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha ini menyebabkan raja ini dianggap Tuhan ataupun dewa. Selepas kedatangan Islam memperkenalkan konsep khalifah. Khalifah ini pemimpin. Pemimpin. Raja-raja sentiasa ditaati. Mengingkari raja ataupun tak dengar kata raja dianggap mengingkari Tuhan. Dianggap tidak dengar kata Tuhan, dan perbuatan tersebut adalah merdehaka, sangat buruklah, sebab tak hormat raja. Gelaran pemerintah. Gelaran pemerintah ini kita boleh lihat, kalau pengaruh Hindu-Buddha ini kita lihat raja ini dan maharaja ini digunakan hasil daripada pengaruh Hindu dan Buddha. Kemudian kita tengok gelaran sultan. Kerana sultan ini selepas kedatangan Islam,
Raja juga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Ini ialah unsur pengaruh agama Hindu dan Buddha. Kemudian kita lihat terdapat golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Misalnya, Raja Funan, Champa Angkor dan Sriwijaya menggunakan gelaran Sanskrit Waman ataupun Wamen. Okey. Seterusnya kita masih dalam skop sistem pemerintahan beraja. Kita boleh lihat di sini kebijaksanaan pemerintah. Di mana kita lihat di sini pemerintah ni dia memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Macam mana dia nak pilih kawasan itu? Dia akan pilih kawasan yang bagus ataupun strategik untuk dijadikan pusat pemerintah. Pusat pemerintah ni headquarter lah. Selepas itu pertempatan, tempat tinggal dan pelabuhan, tempat kapal-kapal masuk dan keluar, iaitu di pesisiran pantai ataupun lembah sungai. Kemudian kita boleh lihat di sini, pemerintah akan memilih kawasan yang membolehkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti lebah sungai. Sebab lebah sungai itu dia membekalkan tanah yang subur lah. Contoh di Angkor dan Majapahit. Kamu kena ingat di sini, sungai ni apa fungsi dia? Sungai ni dia boleh menyuburkan tanah. Selain menyuburkan tanah itu, dia boleh berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Laluan pengangkutan ni macam jalan air lah utama, jalan air. Sebab sungai jalan air lah. Kalau di darat itu kita panggil jalan ataupun jalan darat. Okay. So kita boleh lihat di sini, okay, memilih tempat yang menjadi laluan antarabangsa, the World Trade Center, ataupun laluan antarabangsa, iaitu Timur dan Barat. Contoh pelabuhan OCEC dan Palembang di Sriwijaya. Okay. OCEC di Funan, Palembang di Sriwijaya. Mengambil kira penunjuk arah memudahkan pedagang singgah di pelabuhan seperti bukit atau gunung dan teluk. So dia dianggap penunjuk arah lah, sebab pedagang ni dia boleh tengok bukit itu, gunung itu, teluk itu sangat besar sebagai tanda ataupun pandu arah untuk mereka bersinggah di sesuatu kawasan. Contoh Gunung Jerai. Gunung Jerai di mana? Gunung Jerai di Kedah. Bukit dan teluk juga membantu dalam aspek pertahanan. Bukan saja sebagai penunjuk arah, tetapi juga membantu dalam aspek pertahanan. Itu uniknya bukit, bukit dan teluk. Okey, kita tengok yang kedua. Bagaimana pemerintah dia menjalankan tugas, menjalinkan hubungan diplomatik. Bermaksud pemimpin ni dia berbaik-baik ataupun dia bekerjasama dengan kerajaan luar ataupun kerajaan di alam Melayu. Jom kita tengok. Okey, hubungan diplomatik ini dia menjamin kemakmuran kerajaan. Kebijaksanaan pemerintah dilihat melalui bentuk hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni hubungan dua hala lah. Okey, contoh hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan ni kita tengok kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. So Sriwijaya ni berbaik-baik dengan China pada abad ke-7 lagi. Majapahit berbaik-baik dengan China pada abad ke-14. Kemudian kita tengok hubungan diplomatik itu untuk bantuan ketenteraan atau senjata, untuk bantuan lah. Contohnya Maharaja Chola dari India ni, dia menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya untuk menyelesaikan pemberontakan masalah pada abad ke-11. Okey, seterusnya hubungan diplomatik juga dikaitkan dengan perkahwinan. Perkahwinan itu bermaksud
Di sini kita boleh lihat pemerintah Maharaja Redenu Wijaya dengan puteri kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Itu disebabkan kahwin, ada hubungan yang baik antara dua pihak. Okey, kita tengok kepada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu bergantung pada lokasi tempatan mereka. Contohnya di lembah sungai dan pesisiran pantai. So bagaimana kegiatan ekonomi ini berlaku? Dia mencorakkan jenis kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan untuk menyara hidup, untuk meneruskan hiduplah, bermaksud menyara hidup ini dan menjalankan aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan itu aktiviti yang dilakukan pada zaman itu dengan menggunakan kapal layar ke sesuatu tempat dengan jalan air. Okey, so kita lihat bagaimana kegiatan ekonomi mereka dalam alam Melayu itu, iaitu memanfaatkan kesuburan tanah. Memanfaatkan ini memaksimalkan kesuburan tanah. Contohnya, dia menjalankan kegiatan pertanian. Kawasan yang ada tanah yang subur itu Sungai Mekong, Sungai Musi, Sungai Bengawan, Solo dan Sungai Perantas menjadi tempat pertanian yang penting dan diwarisi dari zaman ke zaman. So, sungai yang cikgu nyatakan tadi iaitu dia sesuai untuk pertanian sebab subur. Kedua, mencipta sistem pengairan. So mencipta sistem pengairan ni untuk pertanian. Sistem pengairan itu dia contohnya longkang untuk air masuk ataupun saluran air untuk pertanian. Kita tengok di sini, masyarakat kerajaan alam Melayu ini memiliki kemahiran mencipta sistem pengairan seperti bere dan sistem saliran untuk memastikan bekalan air mencukupi di kawasan pertanian. Okey, tanaman utama seperti padi dan rempah ratus serta tanaman sampingan dapat diusahakan sepanjang tahun. Bukan sahaja untuk mencipta saliran air, saluran air ataupun bere, tetapi juga membina pelabuhan untuk mengaktifkan kegiatan ekonomi pada masa dulu, iaitu masyarakat kerajaan alam Melayu telah mendirikan pelabuhan di lokasi strategik. Lokasi ini tempat yang sesuai dan mudah dikunjungi oleh para pedagang dari timur dan barat. Pedagang ni orang luar yang berdagang di kerajaan alam Melayu di Asia Tenggara. Dari mana? Dari timur atau barat. Pelabuhan kerajaan alam Melayu ini berkembang dalam 3 bentuk. Okey. So kamu kena lihat di sini, kerajaan alam Melayu ada 3 pelabuhan. Yang pertama, pelabuhan pembengkar. Pelabuhan pembengkar ini, apa maksud pelabuhan pembengkar ini? Pelabuhan persinggahan untuk membekalkan bahan dagangan dan bekalan makanan kepada pedagang. Bermaksudnya dia supply food, supply food kepada orang luar. Panggil pelabuhan pembekal. Kemudian kita lihat pelabuhan kerajaan. Pelabuhan kerajaan ini pelabuhan pembekal yang berkembang apabila wujudnya pusat pentadbiran atau kerajaan di pelabuhan tersebut. Okey. Dulu pelabuhan pembekal apabila semakin maju, so ada management. Top management ataupun pusat pentadbiran ini menyebabkan pelabuhan pembekal itu menjadi pelabuhan kerajaan. Kemudian kita lihat yang ketiga, pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot ini bermaksud pelabuhan ini menjadi tumpuan pedagang. Seluruh dunia lah, mungkin seluruh dunia, itu berperanan sebagai pengumpul, pengendali dan pengedar barang dagangan daripada para pedagang serantau dan antarabangsa. Pelabuhan entrepot ni pelabuhan yang tumpuan ataupun ramai majoriti pedagang akan singgah di sana untuk aktiviti perdagangan. Telah wujud pada zaman kerajaan alam Melayu lagi. Okey, kesimpulannya kita boleh lihat di sini sistem pemerintahan beraja ini masih diamalkan hingga hari ini dengan perubahsuaian modified mengikut peredaran masa
di beberapa buah negara. Dan kemudian kita boleh lihat di sini, masyarakat kerajaan alam Melayu memiliki kemahiran yang tinggi dalam ilmu pelayaran. Dah ada ilmu pelayaran, dia pandai guna kapal, mahir sela belok laluan laut dan sungai serta menyelam dalam tempoh yang lama. Menyelam tu masuk dalam air tu ada ilmu yang lama untuk menyelam lah. So ini latihan kepada semua di sana. Indeks keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Tolong buat di buku nokta, kita buku nokta dan latihan sebenarnya 2 in 1 buat di buku nokta itu, tulis indeks. Dan siapa yang ada buku teks buku kerja, siapa yang ada buku kerja, anda boleh buat latihan 32 dan 33. Dan siapa yang tak ada buku latihan, anda boleh buat soalan ini dari 2 ke 6. So jawapan sudah ada di slide yang Cikgu Ciu nyatakan ini. Tolong buat. Dan sekian, terima kasih. Selamat belajar, stay safe, dan kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Thank you. Bye bye.